Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan meneliti tulisan guru kita Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili yang bertajuk An-Nasihah Fima Yajibu Mura'at 'Inda al-Ikhtilaf wa Dawabit Hajril Mukhalif wa Raddi Alaih. Maksudnya tentang nasihat, iaitu apa yang berkaitan dengan topik nasihat yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kata Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, dia kata yang mana yang wajib diraikan ketika mana berselisih, dan juga prinsip-prinsip untuk kita hajrul mukhalif. Hajrul mukhalif ni kita nak terjemah sebagai apa? Meninggalkan golongan-golongan yang menyelisihi kita, dan juga ar-raddu alaih, mengkritik mereka. So dia perlu ada garis panduan yang jelas. Okey. Garis panduan yang jelas dalam kita berhadapan dengan golongan yang berbeza dengan kita, dan garis panduan yang jelas dalam kita mengkritik mereka. Benda ni ketika mana berselisih kita kena raikan. Ketika mana memberikan nasihat kita kena raikan. Sebab apa saya pilih buku ni? Saya memang kalau nak pilih buku ni saya mengambil sedikit masa yang agak panjang, sebab satu pengurusan masa lah. Yang satu lagi sebab saya nak teliti apa yang kita baca boleh kita praktiskan dan kita manfaatkan. Dan buku-buku ni banyak sebenarnya. Kalau nak ikut lagi banyak. Ada buku tulisan Syekh Rabi' bin Hajar Al-Madkhali, ada buku tulisan Syekh Abbad, buku tulisan Syekh Sa'id Raslan, bin Uthaymin pun ada. Cuma kita ada timing kita baca. Kita habis buku 4, buku 5 kita nak habis. So saya nak kena cari buku yang within 5-6 jam ni, 5 jam ni kita boleh habis. So ini lalah kali kita jumpa lah. Ada dalam lebih kurang dalam 48 muka surat. So insya Allah kita boleh habis pada waktunya. Okay, itu satu. Dan yang kedua, buku ni dia berkaitan dengan realiti apa yang kita hadapi pada hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita berhadapan dengan orang yang berselisih pendapat dengan kita. Bahkan sekiranya kita bertembung dengan majoriti yang menyelisihi pendapat dan pendirian kita, kita nak tegur dia, kita nak perbetulkan dia. So kena ada garis panduan yang jelas. Dia bukan boleh kita tumbuk orang tu, tumbuk orang ni apa semua, kan? Lepas tu kita balun orang ni ikut suka kita. Tak boleh. Dia ada garis panduan yang diberikan, dan nasihat-nasihat yang saya kira sangat baik dan sangat bermanfaat untuk sama-sama kita kongsi pada hari ini. Sebab apa? Sebab bila kita sebut nasihat ini, apa kata ahli ilmu, antaranya Al-Khattabi menyebut nasihat ni maksud dia apa? Iradatul khair lil mansuh. Nakkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Itu nasihat. Kalau kita pergi balon dia tinggalkan kita, itu bukan kita nak kebaikan untuk dia. Bukan kita nak sedarkan dia, tak. Benda tu takkan jadi nasihat. Nasihat ni bila kata nasihat, menasihati, nak kebaikan ke atas dia. Jadi visi ataupun objektif nasihat itu kita kena clear daripada awal. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, terjemah ataupun biodata tentang Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili tak perlu lagi, sebab kita dah baca dah buku dia yang lalu. Sini baca lagi ya. Buku Syekh Ibrahim. Sini belum lagi. Saya baca dekat sana. Beliau seorang digelar kalau di Universiti Islam Madinah, dia pensyarah Universiti Islam Madinah, Profesor Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili digelar sebagai Ibnu Taimiyah Junior. Sebab beliau antara ahli ilmu yang sangat popular di Universiti Islam Madinah, ta'ammuq, mendalami tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia mendalami tulisan-tulisan Ibn Taimiyah, dan banyak pandangan-pandangan dia yang berkaitan dengan mengulas
pendirian dan pendapat Ibn Taymiyah khususnya dalam permasalahan akidah. Dia mengajar akidah. Dia mengajar saya akidah tahun 2 ke tahun 3. Dia mengajar al-asma' was sifat. Dia dalam hal yang berkaitan dengan topik tauhid, topik asma' was sifat, dia sangat boleh saya katakan detail tentang dalam memahami ataupun menjelaskan dan mengulas pendirian dan pandangan Ibn Taymiyah rahimahullah. Sangat masya-Allah. Dan beliau sekarang ini merupakan bukan sahaja pensyarah Universiti Islam Madinah, bahkan merupakan salah seorang daripada ahli tengkuasa fatwa ataupun mufti Masjid Nabawi, dan mengajar, ada kelas, ada kerusi di dalam Masjid Nabawi diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk mengajar di Masjid Nabawi. Merupakan salah seorang tokoh ulama yang makin popular sekarang ini di Universiti Islam Madinah dan juga di Madinah Al-Munawwarah secara umumnya dan di Saudi secara umumnya. Dan beliau tulisan-tulisan dia sangat banyak. Antara tulisan dia yang terbaik berkaitan dengan dawabitut takfir, disiplin-disiplin dalam pengkafiran. Maksudnya nak kafirkan orang, ada disiplin-disiplin dia. Okey, dia ada juga tulisan berkenaan dengan mauqif ahli sunnah min ahli al-ahwa wal bid'ah. Pendirian ahli sunnah terhadap golongan pengikut hawa nafsu dan juga ahli bid'ah. Maknanya dia memberikan garis panduan bagaimana kita ahli sunnah berurusan dengan ahli bid'ah. So, bagi pandangan saya, tulisan ni dia sebenarnya satu kompres. Benda tu tesis dia. Dia kompres seringkas-ringkasnya tentang dia fokus dalam bab kaedah kita nak menasihati saja. Bukan soal ahli bid'ah saja, bahkan mungkin pelaku maksiat, mungkin pelaku pengamal hal-hal yang berkaitan dengan syirik, mungkin pelbagai kemungkinan tu ada, tapi ini garis panduan yang saya rasa dia kompres daripada kitab Mauqif Ahli Sunnah min Ahli al-Ahwa wal Bid'ah. Prinsip dan pendirian ahli sunnah terhadap pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Itu antara kitab beliau yang popular, sangat popular. Boleh dapatkan di pasaran, kalau tak silap saya dah ada terjemah pun ke dalam bahasa Indonesia. Boleh baca. Dia bagi pendirian yang sangat detail dan terperinci. Sebab kadang-kadang ni kita orang dengan orang yang berbeza pendapat dengan dia. Kita dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Cara kita berbeza dengan dia. Adakah kita nak jadi seperti sebahagian orang yang ni kafir, ni sesat apa semua ni dan sebagainya? Kita tak mau jadi macam tu. Kita nak tengok pendirian kita. Memang dalam Islam tidak mengkafirkan orang yang kafir salah. Dia kafir, kita kena kata dia kafir. Cuma untuk menentukan dia kafir atau tidak, disiplin dia apa? Ada disiplin dia dan ada garis panduan dia. Tak boleh kita sesuka hati kita untuk menentukan. Cuma bila dia dah ditentukan dengan syarat-syarat, cukup syarat, bahkan ditentukan oleh hakim, qadi, bahawasanya dia kafir. Bila kita tak mengkafirkan yang kafir, yang cukup syarat-syarat kafir, kita boleh jadi kafir. So ini yang kita nak tengok dia punya guideline dia, tuan-tuan dan puan sekalian. So itu tentang latar belakang Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, dan beliau masya-Allah seorang yang sangat hadi ni, orang yang tenang, sangat tenang. Saya masa di Universiti Islam Madinah, dia masih pada ketika tu, tahun 2004, dia masih orang kata apa, baru duk naik nama. Masih kategori awal 40-an, masih lagi muda kan, baru duk naik, baru duk popular. Nama dia, nama Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari, nama Syekh Abdul Razak. Masa tu ulama-ulama senior lah yang jadi rujukan, Syekh Abbad dan semuanya. Jadi nama dia baru-baru duk tengah naik. Jadi dia ada mengajar dekat Masjid Dzun-Nurain, depan Masjid Nabi. Tuan-tuan, satu kali itu selepas saya balik dah daripada Madinah, saya pergi buat umrah. Saya pergi cari dia. Adalah nak tanya beberapa soalan berkaitan dengan isu-isu semasa dekat dia.
Pada ketika itu ada orang ikut dia, ada daripada Morocco, ingat saya, berjalan sekali dengan dia. Kami berjalan ke Masjid Nabawi daripada Masjid Dhul Nurain, berjalan sekali dengan dia ke Masjid Nabawi. Dia tanya tentang kebenaran memberikan fatwa oleh pemerintah. Dia tanya. Pada ketika itu, ini benda yang saya ingat lah. Bila ditanya, kata Syekh Ibrahim, dia kata, aku pernah disekat. Bukan sahaja aku, bahkan ulama-ulama di Madinah pernah dihalang oleh pemerintah daripada memberikan fatwa, yakni daripada mengajar. Selepas kes 9/11 Amerika, jadi untuk kerajaan Saudi nak buat siasatan hubung kait dengan Al-Qaeda dan orang-orang yang berkaitan dengannya di Saudi dan sebagainya, so dia stopkan semua kelas pengajian di rumah, melainkan yang dia benar dalam masjid saja. Masa tu Syekh Ibrahim tak mengajar dalam masjid lagi. Dia stop semua kelas. Sebelum ni ulama-ulama ni, mereka ada kelas di rumah. Syekh Ibrahim ada kelas di rumah dia kelas di rumah. So bila stop, dia kata macam tu, dia kata aku tak mengajar, aku berhenti. Lepas tu budak ni tanyalah, kenapa? Dia kata, kenapa kamu stop? Benda ni manfaat untuk ummah, kamu sepatutnya kena teruskan mengajar. Dia kata pemerintah cakap stop. Dia kata ada kemaslahatan dan kebaikan tersebut. Maknanya dia punya mauqif pendirian dia betul-betul, dia very consistent. So pemerintah tak bagi, okey tak apa, ada cara lain. Aku bersabar dalam tempoh tertentu, mungkin aku boleh sampaikan ilmu dengan cara yang lain. Pemerintah tak larang aku daripada menulis. Dan kalau kita terjemahkan dalam realiti hari ini, kita ada internet, kita ada media sosial, manfaatkan. Betul, saya beritahu kat sahabat-sahabat semalam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan jadikan media sosial tempat meluahkan perasaan. Tak payah. Jadikan tempat menyebarkan ilmu. Ni duk luah perasaan seorang-seorang tu, saya kecewa dengan ni, kecewa betul apa? Tak perlu kita bersifat merungut dan meluahkan perasaan seperti itu. Tak ada benda yang baik pun, bahkan boleh menimbulkan persepsi-persepsi yang negatif. Okey, fokus. Kemudian kita buka muka surat 9. Pasal yang depan ini mukaddimah percetakan pertama. Tak payah, pasal ni kita baca percetakan kedua dah. Kita baca terus direct kepada muka surat 9, mukaddimah untuk percetakan kedua ni. Qala Syekhuna Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, kata guru kita Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, Al-Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadhihi nasihatun li shababi min ahli sunnati wal jama'ati awjaba tahriraha al-ishami في النصح للمسلمين والصلح بين أهل السنة على ما جاءت النصوص بالترغيب في ذلك. Dia kata apa? Dia kata ini merupakan nasihat untuk pemuda-pemuda daripada kalangan ahli as-sunnah wal jamaah. Maknanya risalah ini ditulis untuk ahli sunnah wal jamaah, bukan untuk ahli bid'ah. Ahli sunnah. So kita faham, bila ahli sunnah ni kita tahu dia punya guideline dia, prinsipal dia. Kita dah faham dah benda tu, kita dah terang beberapa kali dari sudut manhaj, dari sudut metodologi, itu ahli sunnah. Quran dan sunnah berasaskan pendirian dan pemahaman, metod pemahaman as-salaful ummah. Salaf merujuk kepada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah mereka. That's it. Soal buku, soal kitab tu bab kedua, tapi kita kenal peribadi dan generasi tu. Faham tu? Okay. Jadi bila kita faham generasi itu dan kemudian ulama yang mengikuti mereka, maka buku-buku banyak. Mana buku-buku ulama-ulama yang mengikuti mereka? So kita clear cut kat situ. Dan jadi salafi ni bukan kena baca buku usul salasah saja. Lepas tu kadang-kadang kita salah faham sebahagian daripada kita, nak jadi ahli sunnah ni kena baca buku ni saja. Tak. Buku banyak, tapi kita kenali tokoh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita kenal dia sebab usaha dia nak ikut salaf, nak ikut sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Okey? Jadi buku ni dia kata nasihat untuk pemuda-pemuda ahli sunnah wal jamaah yang mana dia perlu meneliti
Dia perlu meneliti perkara-perkara ini, okey, untuk menasihati kaum muslimin. Fi nushi lil muslimin. Okey. Dan juga memperbaiki, memurnikan, memulihkan di kalangan ahli sunnah itu dengan sesuatu yang datang daripada nas-nas. Nas-nas ni sama ada Al-Quran ataupun as-sunnah. Okey, yang menyeru manusia ke arahnya, yang menarik manusia ke arahnya. So tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni dia kata nasihat yang mana untuk diguna pakai oleh kita dalam kita berurusan untuk menasihati orang Islam, juga memulihkan hubungan antara masyarakat umum ataupun ahli bid'ah, golongan-golongan yang tersesat, hubungan mereka dengan ahli sunnah, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Okey. Wal ba'ithu 'alaiha, yang pendesak ataupun pendorong ke atas tulisan ini, dia kata apa pendorong? Dia kata pendorong ma ya'ishuhu al-kathir min asy-syabab as-salafiyyin fi kathir min al-buldan al-islamiyyah bal hatta fi al-buldan al-kafirah allati taskunuha aqalliyat min al-muslimin min tafarruqin kabirin bisabab al-ikhtilaf fi al-masail al-'ilmiyyah wal mawaqif al-'ilmiyyah min ba'd al-mukhalifin. Maksud dia apa? Pendorong kepada tulisan ini, permintaan supaya ada nasihat dan ada usaha-usaha pemurnian dalam komunikasi dan perhubungan. Dia kata, yang mana dia kata ramai daripada kalangan pemuda-pemuda salafi yang hidup di banyak negara-negara Islam, bahkan di negara-negara bukan Islam, di negara-negara bukan Islam yang mana mereka ini minoriti. Negara Islam pun ada yang ramai, majoriti. Negara bukan Islam pun ada pemuda-pemuda salafi, ada ahli sunnah dekat sana, yang mana mereka ni minoriti. Apa dia kata? Tafarruq kabir, ada perpecahan yang besar. Sana pun berpecah, yang kita majoriti pun berpecah, hak yang kita sikit pun berpecah. Contoh kalau pergi ke UK, kalau pergi ke Eropah, dia punya perpecahan dia berdahsyat. Dia punya ada tim dia. Tim bla 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 Birmingham ni, dia punya lain, dia punya tim dia. Belah Kanada, dia ada tim dia lain. So dia macam-macam pecah. Itu negara kita minoriti. Di tempat kita majoriti Islam. Di Yemen, di Saudi, di Mesir pun berpecah juga. Okey, satu dia kata apa? Sebab apa perpecahan tersebut? Kerana perselisihan dalam masalah-masalah ilmiah dan pendirian ilmiah daripada sebahagian daripada golongan-golongan yang menyelisihi ahli sunnah dan salafi. So ini kita nak berurusan, sama ada daripada kalangan kita ataupun daripada kalangan golongan di luar sana. Kemudian dia kata wa ma nataja an zalika min taqatu'in wa tahajurin bal wa'tida wa baghin baina ahli sunnah hatta 'azamatil fitnah washtadda khatruha fa athharat fi sayri ad-da'wati ila sunnah. Dia kata benda ni, dia kata natijahnya apa? Taqatu', putus hubungan. Natijah dia apa? Tahajur. Tahajur ni maknanya saling tinggal meninggalkan antara satu dengan yang lain. Berlaku pemulawan. Geng hang tak tegur aku tak tegur hang. Pemulawan pulau. Dan kemudian bal wa'tida, tidak ni berkeras, wa baghyin, berontak baina ahli sunnah, sesama ahli sunnah, sehingga besarlah besarlah fitnah itu dan sangat buruk kesan bahayanya, bahkan dia memberikan kesan yang negatif pada perjalanan dakwah kepada sunnah. Kita dah dakwah orang kepada sunnah, berpecah macam ni, berkelahi macam ni dan sebagainya. Kesan dia baik tak baik? Tak baik. Dua lawan kelui. Utara satu hak jenis utara, hak tengah ni jenis hak tengah ni, hak selatan jenis hak selatan, hak yang belah Sabah Sarawak jenis sana pula. Dua lawan kelui. Oi, orang sana
orang sebelah. Jadi tuan-tuan, ini tak bagus dalam dakwah. Dia mengganggu dakwah kita. Sepatutnya kita kena move forward. Okey, kemudian dia kata, bal saddat ba'dun nas an i'tinaqiha ba'da an aqbala an-nas 'alayha fi kathirin minal amsar wal buldan. Bahkan ia menjadi penghalang kepada manusia berpegang dengan sunnah setelah manusia dah berhadapan dengan sunnah. Orang tu dah didakwah kepada sunnah, tapi bila dia tengok kita duk berkelahi sama kita ni, ataupun kita kerja kita dengan golongan-golongan yang menyelisihi kita, kaedah kita berkomunikasi dalam berselisih, Asy'ariyah ke, batu hak engineer boleh tangkap 4,000 ekor jin ke. So tuan-tuan, cara kita berkomunikasi dengan dia bagaimana? Kadang-kadang kita bimbang juga, dia overkill, dah terlalu berlebihan. Okay, kita dah balon dia dah, kau dah, apa semua dah, orang tak setuju dengan dia menjadi ustaz buangan lah, apa semua lah. Okey, tak apa, lepas tu cukup lah kat situ, tak habis lagi. So ada orang yang minat dekat sunnah, lama-lama dia tengok, ustaz ni dia lebih-lebih ni, tak habis-habis kita nak mengaji benda lain. Kita nak mengaji, kita nak beramal, kita nak beribadat, kita nak beriktikad. So benda-benda macam ni dia kata tak membantu, tak menambah, dia meninggalkan kita. Lepas tu berselisih sama ahli sunnah. Pergi kat ustaz jenis ni, duduk sini-sini duduk perli. Pergi kat ustaz ni duduk balon, tak pasal-pasal. Ada pula baru-baru ni, ada seorang ilmuwan, kita pun hormati beliau sebagai seorang ilmuwan, menyentuh soal kredibiliti Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dari sudut dan soal kefaqihan. Katanya Syekh Al-Albani rahimahullah muhaddis yang tidak faqih. Tak apalah, terpulanglah dia nak berpendapat dan berpendirian apa pun. Tuan-tuan, kita apa indikator dia untuk menilai seseorang tu faqih? Adakah kerana dia memiliki beberapa pendapat-pendapat yang agak ganjil dan berbeza dengan majoriti, bererti dia tu dikira tidak faqih? Al-Imam Asy-Syafi'i ada tak pendapat dia yang ganjil? Ada. Al-Imam Abu Hanifah ada tak pendapat yang ganjil? Ada. Dan Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah lagi banyak tahap dahsyatnya keganjilan pandangan-pandangan dan fatwa-fatwa mereka. Tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh, contoh kalau macam kita nak kata Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali yang Mesir, bukan Al-Imam Al-Ghazali lah, Muhammad Al-Ghazali. Dia lagi banyak pendapat ganjil. Tak dengar pula ada orang kata dia tak faqih ke, tak muhaddis ke apa ke. Tak ada pula orang-orang ni berkatakan bahawasanya orang ni faqih tapi dia bukan muhaddis. Tak ada pula dengar macam tu. Kenapa nak sentuh orang-orang muhaddis ni sebagai tak faqih? Nak tolak pendapat dan pandangannya dalam isu tertentu, silakan, dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Tapi tak payahlah membuat start labeling. Selagi orang label Tok Guru hampa tak tidur malam. Jadi benda ni orang luar melihat, nilai label kau ni lebih kau ni. Taulah, takut label Wahabi tu terlekat. Kita pun tahu. Kok mana pun orang tahu dah hampa tu Wahabi. Nak pusing kok mana? Hang kena kok mana tu hampa tu Wahabi. Kan? Jadi ni duk kalut-kalut nak tolak kau ni. No, tolak ahli bid'ah yang jelas kebid'ahannya. Tolak tokoh-tokoh yang jelas sesat pemikirannya, yang kita kena sepakati. Bila orang duk sibuk balun orang nu bid'ah, orang nu kafir, orang ni sesat, mana seorang hamba? Lari sembunyi. Mana seorang hamba? Mana hamba bercakap ke? Di belakang dia cakap kita ni tak apa, kita ni sunnah apa semua ni, kita faham apa semua ni. Mana seorang hamba? Saya kalau orang kata takut tak masuk TV, takut orang tak terima, takut media-media kritik, sakit hati, nak marah. Tapi bila kita tengok kesibukan mereka tengok duk cari benda-benda yang seperti ni, wallahu alam, mungkin dia memberikan contoh, saya tak kisah. Tapi sila kritik soal emas melingkar, sila kritik, tak ada masalah. Even para ulama-ulama pun ahli sunnah, Syekh Ibn Baz memberikan pendapat yang berbeza dengan Syekh Al-Albani.
Syekh Bakar Abu Zaid tulis buku khas, La Jadida fi Ahkamis Salah. Tak ada benda baru dalam hukum hakam berkaitan dengan salat. Kritiknya pandangan Syekh Albani dalam buku tersebut. Tak ada masalah. Tapi tak payahlah you buat satu labeling. Dia tidak faqih kerana beberapa pendirian dan pandangan dia. Tak payah macam tu. Itu tak bagus. Dia memberikan kesan yang tak baik. Membuatkan orang-orang awam yang kurang faham membuat satu penilaian yang begitu singkat terhadap ilmuwan, dalam keadaan kita tahu orang duk tekan tokoh-tokoh salafi, orang duk tekan ulama-ulama salafi, orang duk memberikan pendirian-pendirian yang negatif tentang ulama-ulama yang pro salafi. Tanggungjawab kita kena murnikan, bantu pulihkan nama-nama mereka. Itu tanggungjawab kita, bukan lari daripada memulihkan nama-nama mereka. Sebab tu saya cakap very clear. Bukan, memang kita tak baca buku-buku, kurang membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tak perlulah kita kata bagi saya buku-buku ni tidak ada satu tahap pemikiran yang hebat. Dia biasa saja, tulisan-tulisan dia tak ada ni. Tak apalah, setidak-tidaknya dia telah membuktikan kejayaan pembentukan sebuah negara bernama Saudi. Hampa buat apa? Mana negara hampa bentuk hasil tulisan apa? Mana komuniti yang hampa mampu bina hasil tulisan-tulisan dan pandangan-pandangan apa? Hampa tak ada sumbangan lah kat Monroe. Hampa tak ada apa. Lepas tu hampa nak duk gutuk-gutuk nak kata sini. Tak payah. Cari. Fokus enemy kita. Siapa dia enemy? Siapa musuh yang sebenar? Sebab apa? Sebab benda ni dia akan mengelirukan penuntut-penuntut ilmu, pemuda-pemuda ahli sunnah yang mula nak belajar, yang mula main dekat, saat lagi dia mula sibuk mencari kesilapan dan kelemahan para ulama. Daripada hampir duk bentang buku Syekh Al-Albani rahimahullah, pandangan-pandangan yang mungkin kita berbeza pendapat dalam bab solat, kitab sifat solat Nabi dia, baik pergi bentang hak Saqaf tulis tu, kaji yang tu, P3T Saqaf dia tulis atas emosi sebab dia nak lawan dengan Syekh Albani. Syekh Albani dia tulis untuk mendekatkan manusia dengan sunnah. Bukti dia apa? Baca muqaddimah dia. Dalam muqaddimah sifat salat Nabi dia tulis panjang lebar tentang pendirian ulama-ulama fiqh menyeru manusia kembali kepada sunnah sekiranya pendapat bertembung dengan hadis Nabi. Jelas dia suruh. Soal salah ijtihad di dalam penilaian hadis dan mungkin beberapa kefahaman di dalam teks hadis dilihat agak selari dengan pendirian mazhab zahiri, dilihat dalam beberapa pendapat dia, tak semestinya kita nak buat judgement ke atas dia, tak boleh pakai buku dia ni teruk dan sebagainya. Jadi itu benda yang saya kira kita salah sibukkan diri kita dengan sesuatu yang sebenarnya tak perlu pun. Jadi tuan-tuan, itu pandangan saya sikit. Kita sambung balik sini apa yang kita sebut di sini. Dia kata, dan wa ulakhis hadhihi an-nasiha fi an-nuqat at-taliyah sa'ila Allah ta'ala an yarzuqani fiha al-ikhlas fi al-qasdi was-sawabi fi al-qawli wa an yanfa'a biha man yattali'u 'alayha min al-muslimin. Dan aku ringkaskan nasihat ini pada nuktah-nuktah, poin-poin yang berikut, dan dalam keadaan aku mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan, menganugerahkan kepada aku keikhlasan pada niatku dan juga ketepatan pada perkataanku, dan moga-moga mendapat manfaatlah bagi mereka-mereka yang meneliti tulisanku ini daripada kalangan kaum muslimin. Okey, clear. Ini mukadimah dia. Awalan, nombor 1. Inna minal usulil muqarrarati fid din anna al-muslima ma'niyun bi islahi nafsihi wa sa'yihi fi tahqiqi najatiha wal ibti'adi an asbab halakiha qabla ishtighalihi bi ghairihi minan nas. Sebelum kita nak cerita bab nasihat ni, kata dia, merupakan daripada usul, prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam agama. Sesungguhnya seseorang muslim itu dia dituntut untuk mengislahkan dirinya dulu dan berusaha untuk mencapai orang kata apa, fi tahqiqi najatiha wal ibti'an an asbab, dan berusaha bila kita memulihkan ni, berusaha untuk menepati
apa-apa yang dituntut di dalam agama dan menjauhkan sesuatu daripada sebab-sebab yang boleh merosakkan diri kita sebelum kita sibuk dengan selain daripada diri kita. Sebelum kita sibuk dengan orang lain, fokus kat diri kita. Sebelum kita nak cakap bab nasihat dan tegur orang, prinsip dalam agama, tegur, perbetulkan, murnikan diri kita dulu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Beriman dan beramal soleh dan saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan saling memberikan wasiat dalam kesabaran. Fa akhbara Allah Ta'ala 'anil najin min al-khusran bi annahum man tahaqqaqat fihim hadhihi al-khisal. Allah Subhanahu wa taala telah maklumkan golongan-golongan yang berjaya daripada golongan-golongan yang gagal. Apa ciri-ciri golongan yang berjaya? Mereka telah menyempurnakan dan menunaikan al-khisal ini perkara-perkara yang disebutkan ni. Dia tunaikan. Okey, apa dia perkara-perkara yang disebutkan di sini? Dia kata fadzakara tahqiquhum lil iman. Allah nyatakan bagaimana mereka mencapai tahap keimanan wal amal salih dan amalan yang salih fi anfusihim pada diri mereka qabla da'watihim li ghairihim sebelum mereka menyeru berdakwah kepada orang lain bitawasi dengan memberikan wasiat dalam kebenaran wat tawasi bisabr dan mewasiatkan dalam kesabaran. Maknanya apa dia? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali siapa dia? Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Lagi apa? Wa amilu as-salihat, dan beramal dengan amalan yang soleh. Ini ciri-ciri orang yang tidak rugi, yakni orang yang berjaya. Dia beriman dan dia dulu beramal soleh. Lepas tu baru pi dakwah dan tegur orang lain. Baru watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Settle bab diri dia dulu, lepas tu baru dia pi tegur orang lain. Tu ciri-ciri dia, susun atur dia. Wa hadza taqrirun li hadhihi al-mas'alah. Ini merupakan perkara yang asas dan pokok dalam memahami isu ini. Kemudian dia kata wa qad 'aba Allah 'ala bani Israil mukhalafatuhum li hadzal asl biqaulihi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala telah memalukan Bani Israel disebabkan sikap mereka menyelisihi prinsip ini. Prinsip apa? Duk sibuk, duk tegur orang lain, diri tak ubah, diri tak perbetulkan, diri tak murnikan. Okey, kata apa? Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 44. Apakah kamu menyeru manusia kepada kebaikan, kepada kebajikan, dan kamu lupa diri kamu, sedangkan kamu membaca kitab-kitab, sedangkan kamu membaca Alkitab, kamu ada kitab. Okey, afala taqilun, apakah tidak kamu berakal, tak memikirkan? Maknanya sebelum kita cakap nasihat kepada orang, kena tengok dulu diri kita. Kemudian dia kata apa sini? Fa'ala syabab an ya'tanu bi islahi anfusihim qabla islahi ghairihim. Maka menjadi satu kewajipan, keperluan ke atas pemuda itu, dia sibuk mementingkan soal pengislahan dirinya sebelum pengislahan selain daripadanya, orang lain. Fa idza mastaqamu ala dhalik, fa idza mastaqamu ala dhalik wa jama'u bainal imtithal li dinillah fi anfusihim wa da'watihim ghairihim ilaih kanu ala hadi salaf bihaqqin wa nafa'illah bihim wa kanu du'atun lisunnati biaqwalihim wa af'alihim. Hadza la'amrullah a'zamul maratib allati man wuffiqa ilaiha kana min khiyari ibadillah manzilatan yaumil qiyamah. Dia kata apa? Dan dia kata apabila dia beristiqamah, selama mana dia beristiqamah atas urusan ini, maknanya dia sibuk islahkan diri dia sebelum dia nak perbetulkan orang lain.
Dan apa lagi dia buat dalam istiqamah itu, dia menghimpunkan semua perkara-perkara untuk dia menepati al-imtithal, yakni melaksanakan di dinilah apa yang Allah tetapkan ke atasnya pada dirinya dan juga pada dakwahnya, untuk dia menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan semua benda ni dulu. Okey? Maka dia sebenarnya berada di atas prinsip-prinsip dan petunjuk salaf yang benar, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada generasi tersebut. Sebab salaf dia fokus dekat diri dia dulu sebelum dia pergi dekat orang lain. Okey. Dan mereka itulah merupakan pendakwah-pendakwah kepada sunnah dengan perkataan mereka dan perbuatan mereka. Demi Allah, dia kata ini merupakan sebesar-besar kedudukan maratib. Maratib yang ini peringkat yang tertinggi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan petunjuk ini kepada hamba-hambanya yang terpilih. Bahkan Allah akan anugerahkan kedudukan ini di akhirat kelak. Kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah lagi yang lebih baik perkataan mereka daripada golongan-golongan yang menyeru kepada Allah dan dia telah beramal dengan amalan yang soleh. Dia guna di situ perkataan apa? Bukan ya'mal, tapi dia guna perkataan wa'amil. Amil ni maknanya apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ni maknanya past tense. Jadi dia menyeru manusia, da'a ilallah, dia telah menyeru manusia dan dia telah beramal dengan amalan yang soleh. Dia sendiri dah beramal dengan amalan yang soleh. Lepas tu dia menyeru manusia kepadanya. Dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, selesai berkenaan dengan diri kita, kemudian baru pergi yang kedua. Yang bagi an ya'lama anna ahla sunnati bihaqqin humma ahlu al-imtithalil kamil lil islami i'tiqadan wa suluka. Wa min qusuril fahmi an yadhunna anna as-sunni aw as-salafi huwa man haqqaqa i'tiqad ahli sunnati duna al-inayati bi janib as-suluk wal adab al-islamiyyah wa ta'addiyati huquqil muslimin fima bainahum. Ni clear yang ni. Ni mantap ni, dia kata apa? Dia kata hendaklah kita diketahui bahawasanya ahli sunnah ini mereka sebenar-benarnya adalah golongan-golongan yang al-imtithal ni maknanya yang melaksanakan secara sempurna Islam itu, sama ada dari sudut i'tiqad akidahnya dan juga suluk akhlaknya. Okey, dan di antara ceteknya pemahaman seseorang itu adalah dia menyangka bahawasanya sunni itu ataupun salafi itu adalah golongan yang hanya memberikan keutamaan tentang tauhid, akidah ahli sunnah, tanpa menitik beratkan soal suluk, akhlak, soal adab Islamiah. Ini salah faham. Bila sebut salafi, orang kata ni mereka ni bukan cakap berakhlak ni. Salah, dia kata. Hampa kena faham bahawasanya ahli sunnah adalah golongan yang ahlu al-imtithal al-kamil lil Islam. Golongan yang melaksanakan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka. Sama ada i'tiqadan wa sulukan. Akidah ke ataupun akhlak ke. Semua sama. Orang salah faham, cetek pemahamannya, dia kata ahli sunnah ni golongan yang duk fokus pada akidah tanpa akhlak. Salah. Lepas tu dia kata apa? Dan menyempurnakan hak-hak orang Islam sesat di antara mereka dan di kalangan mereka. Setiap daripada kalangan kita ada hak. Kita kena sempurnakan hak masing-masing. Sebab tu dalam hadis Bukhari berkata Nabi SAW, kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan saudara si-Islamnya daripada kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. So maknanya ada hak yang kita nak kena jaga, lisan kita dan tindakan anggota badan kita ke atas orang se-Islam dengan kita. Lepas tu dia bawa nukilan Syekhul Islam Ibn Taymiyah
dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di penghujung kitab dia, ba'da an zakara usul ahli sunnati fil i'tiqad, selepas Ibn Taymiyah memberikan prinsip-prinsip ahli sunnah dalam soal aqidah, i'tiqad, di penghujung kitab Aqidah Wasithiyah, apa dia kata? Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, thumma hum ma'a hadhihi al-usul, kemudian hum, yakni mereka itu siapa dia? Ahli sunnah. Bersama-sama dengan usul ini, yakni prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip akidah yang telah dijelaskan. Sebab kitab Aqidah Al-Wasithiyah ni, kitab akidah, dia cerita tentang apa? Aqidah Wasithiyah cerita tentang apa? Hei, ahli sunnah. Ha? Tentang asma wa sifat, tentang prinsip-prinsip ahli sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat, benda besar ni tentang sifat ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi setelah dicerita prinsip-prinsip dan dalam nak memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia kata bersama-sama dengan ni, dia kata ada tugasan lain. Apa dia kata? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syariah. Hendaklah dia menyeru kepada ma'ruf dan melarang orang daripada mungkar sesuai dengan apa yang diputuskan oleh syariat, oleh agama. Wa yarawna iqamat al-hajj wal jihad wal juma' wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw fujara. Maknanya dia kata, dan ahli sunnah juga adalah mereka-mereka yang berpendirian pelaksanaan haji, jihad, solat Jumaat, raya bersama-sama dengan pemerintah, sama ada pemerintah itu baik ataupun pemerintah itu zalim. Wa yuhafizuna 'alal jama'at, dan mereka menjaga jamaah. Okey? Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka melaksanakan, berpegang teguh dengan nasihat kepada umat. Wa ya'taqiduna ma'na qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriktikad makna hadis Nabi, sabda Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan al-marsus yashuddu ba'duhu ba'da. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti bangunan yang tersusun, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi, Nabi syabbak ni maknanya Nabi tekapkan kedua tangan Nabi, jari-jari Nabi SAW seperti ini. Wa qawluhu, dan juga sabda Nabi SAW, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'il jasad bil humma wa sah. Maksudnya permisalan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain pada soal kasih sayang, kasih mereka, soal sayang mereka, sikap baik mereka, soal sayang mereka dan kelembutan mereka sama seperti satu tubuh badan. Apabila salah satu daripada anggota badan kita sakit, maka seluruh badan akan berhadapan dengan humma was-sahar, demam, dan juga tak boleh tidur malam. Dia sakit badan. Okey, tuan-tuan. Dan dia kata ciri-ciri ahli sunnah juga, setelah dia cerita berkenaan dengan usul akidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia kata ahli sunnah juga adalah ya'muruna bis sabr indal bala. Dia suruh manusia itu sabar ketika mana ditimpa bencana, ditimpa bala. Suruh orang sabar, bukan suruh orang bagi jadi marah. Bala ni banyak, ujian banyak. Naik harga barang, ujian tu bala lah tu. Sebab kata tu bukan ujian. Tapi sikap ahli sunnah bila berhadapan dengan perkara tersebut, bukan cucuk-cucuk bagi berkelahi, cucuk-cucuk bagi orang cakap benda yang bukan-bukan. Dia menyeru manusia kepada sabar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata lagi wasyukru 'inda ar-rakha, dan menyeru manusia supaya bersyukur ketika mana berada dalam keadaan yang tenang, aman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. War-ridha bimurril qada, dan juga redha dengan kepahitan qada. Qada ni qadar, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Redha, dia menjadi manusia agar redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal, dan ahli sunnah itu adalah mereka yang menyeru kepada kemuliaan akhlak dan kebaikan amalan. Okey, wa ya'taqiduna ma'na qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
dan mereka ahli sunnah itu beriktikad makna perkataan Nabi, sabda Nabi SAW, akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa. Sempurna iman seorang mukmin itu, sesempurna imannya adalah yang terbaik daripada kalangan mereka akhlaknya. Wa yandubuna ila an tasila man qata'ak. Dan dia menyeru kepada apa? Menyeru kepada supaya menyambung silaturahim. Kamu menyambung golongan yang memutuskan hubungan denganmu. Dah berkelahi. Ahli sunnah ni sifat dia apa? Pi sambung hubungan. Kena sambung, jangan berkelahi. Kita pecah teruk. Tak boleh. Ni ahli sunnah ni. Okey? Kemudian dia kata wa tu'ti man haramak. Berikan kepada orang yang mengambil hak kamu, kita bagi dia. Okey, contoh orang ambil hak kita. Adakah bererti harus untuk kita ambil hak dia? Tak. Dia ambil hak kita, tak bererti kita boleh ambil hak dia suka kita. Tak, salah tu. Orang curi barang kita, boleh kita pergi curi barang dia balik sebab dia curi? Tak boleh. Lepas tu mahkamah yang akan menentukan apa hukuman ke atasnya. Bukan kita yang pergi hukum dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni clear dah. Dan kemudian wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menzalimi kamu. Wa ya'muruna bi birril walidain. Ahli sunnah juga menyeru kepada mentaati kedua ibu bapa. Wa kadza ya'muruna bisilatir rahim. Demikian ini juga bermaksud menyeru supaya bersilaturahim wa husnil jiwar, dan juga berbaik dengan jiran. Ini Mu'taimiyah tulis ni. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, dan menyeru manusia, melarang manusia daripada menjauhkan diri daripada al-fakhr. Al-fakhr ni berbangga-bangga, al-khuyala sombong, riya, wal baghi memberontak. Al-istitalah ni dia merujuk kepada mengaibkan alal khalq, mengaibkan ataupun menzalimi secara berlebih-lebihan ke atas. Yang ni cerita macam overkill lah ni. Al-istitalah berlebih-lebih. Cukuplah dahang-dahang dah, balun dah dia, dah dilaksanakan hukuman ke atasnya. Cukuplah takat tu, settle lah. Contoh macam peristiwa yang sahabat Nabi yang mengaku zina, kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan Nabi laksanakan hukuman rejam ke atas dia lepas dia mati. Selepas dia dikafankan, orang nak bercakap benda yang tak baik tentang dia. Nabi tegur perbuatan tersebut. Tak payah nak tarik panjang-panjang pun. Cukup, dah habis-habis, selesai. Kita move forward. Kemudian dia kata bihaqqin au bighairi haqqin. Sama ada benda tu perlu kita buat ke ataupun tak perlu kita buat, tak payah. Okey, wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq, menyeru kepada ketinggian akhlak, wa yanhauna an safasifiha, dan juga menyeru kepada dan melarang daripada safasif ni merujuk kepada radi, akhlak yang buruk, melarang daripada akhlak yang buruk. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia kata lagi wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah. Dan semua apa yang mereka nyatakan itu dan mereka lakukan daripada apa yang telah kusebutkan tadi ni dan selainnya, maka mereka itu sebenarnya semua benda-benda ni muttabi'una lil kitabi was sunnah, ikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa tariqatuhum, dan jalan mereka, hiya dinul Islam, adalah agama Islam, alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah utuskan Muhammad kepadanya. Maknanya dia nak habaq nombor 2 ni, poin yang kedua ni adalah ahli sunnah ni dia melaksanakan Islam itu secara keseluruhan dalam kehidupan dia. Bukan soal akidah saja, bahkan soal suluk, soal akhlak, soal komunikasi, hubungan sesama manusia. Itu ahli sunnah. So kena jaga benda tu. Kemudian thalithan, yang ketiga, inna minal maqasid al-'azimati allati hassa 'alayha al-Islam, antara tujuan yang besar yang Islam menyeru manusia kepadanya, hidayatul khalqi ila hadzal din, iaitu memberikan petunjuk kepada makhluk untuk berpegang dengan agama ini. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali
lamma ba'athahu ila Khaybar, seperti mana Nabi SAW menyatakan kepada Ali bin Abi Talib bila Nabi utuskan dia ke Khaybar. Apa kata Nabi? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau Allah bagi peluang kepada kamu untuk kamu memberi petunjuk kepada seorang lelaki, lebih baik perkara tersebut daripada 100 ekor unta merah. Unta merah ni banyak kali lah kita boleh cerita dah, dia macam Mercedes lah, Brabus zaman dulu, kira yang paling kereta kenderaan mewah zaman dulu. So lebih baik daripada 100 ekor unta merah jika Allah beri peluang kepada kamu untuk memberikan petunjuk kepada seseorang. Jadi benda ni besar, bukan kecil. Tapi ialah petunjuk ni bermaksud kita guide dia ya. Yang nak bagi hakikat petunjuk yang sebenar itu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kita menjadi perantara. Tapi alangkah baiknya sekiranya seseorang itu berubah, sebab musababnya Allah tetapkan kita menjadi sebab musababnya. Okey. Kemudian fa'ala man manallahu alaihim bihidayati ila sunnah ay yahrisu ala da'wati man dhalla anha aw qasara fiha ila tahqiqiha wa an yabdhulu kull al-asbab al-mumkinati fi hidayati an-nas wa taqrib qulubihim liqabul al-haqq. Dia kata bagi orang yang Allah anugerahkan, hadiahkan kepada dia hidayah petunjuk kepada sunnah, hendaklah dia bersungguh-sungguh kepada berdakwah golongan-golongan yang tersesat daripada jalan sunnah ataupun kurang dia punya tahap pengamalan dan praktis dia tu kurang. Jadi orang yang dapat petunjuk kepada sunnah ni, dia kena usaha untuk dekati orang ni. Wa an yabdhulu kullal asbab al mumkinah fi hidayatin nas, dan dia kena dapatkan, laksanakan dan tunaikan semua sebab-sebab yang kebarangkalian tinggi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dia kena. Dan juga dia kena mendekatkan hati mereka itu agar menerima kebenaran, bukan untuk menjauhkan. Tuan-tuan, jadi dia nak bagi tahu kata poin yang kedua ni adalah memberi petunjuk kepada manusia terhadap agama ini. Maknanya antara kerja kita setelah kita faham, tuan-tuan, kita faham poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama tadi ni adalah orang Islam, kita ni kena perbetul diri kita dulu. Poin yang kedua, kita faham bahawasanya Islam ni agama yang menyeluruh, merangkumi akidah dan juga akhlak. Yang ketiga, kita faham bahawasanya yang ketiga ni hidayah, memberi petunjuk kepada manusia ini merupakan peranan besar kita. Jadi bagi kita yang terima ada dakwah sunnah ni, alhamdulillah, kita kena fikirkan macam mana aku nak dakwah orang lain. Itu kena dalam kepala kita. Jangan kira kita saja mai kelas. Kita kena fikirkan berapa orang aku boleh bawa orang mai kelas. Bukan surah kelas ni saja, kelas-kelas lain lagi ni banyak lagi, kelas-kelas masyayikh di kalangan ilmuwan dan sebagainya. Siapa lagi aku boleh bawa? Sekali aku mai, aku boleh bawa mai berapa orang? Fikirkan tu. Dan kalau aku tak boleh bawa mai, bila masa aku nak ambil masa untuk aku sembang, nak dekatkan mereka dengan sunnah, apa buku aku boleh bagi dekat dia? Contoh, saya tertarik Dr. Johari Mat. Dia cerita lama dah dia cerita macam mana dia dakwah orang surau dan orang masjid dia tentang zikir selepas solat. Orang kita ni dia dah ada zikir lepas solat dia bukan dia ada jadi secara tradisinya dia ada bacaan-bacaan tertentu. Jadi cara dia, tuan-tuan dan puan sekalian, dia cetak, dia print out, dia cetak, dia fotokopi, dia bagi kepada semua jemaah. Setiap kali lepas solat dia bagi zikir tu. Cara dia nak ubah. Ini kita baca yang ni. Ini daripada hadis di Nabi SAW, kita baca yang ni. Bagi semua. Jadi semua orang ambil lama-lama tuan-tuan dan puan sekalian, orang ingat dan faham. Cuba kita, kalau kita ada masjid surau kita print tu, kita bagi zikir-zikir selepas solat. Sebab apa? Sebab antara orang kata dekat ahli sunnah ni, orang kata apa? Tak berzikir. Lepas tu dia kata bid'ah berzikir lepas solat. Mana bid'ahnya? Sunnah besar berzikir selepas solat.
Lepas tu kita ni yang kadang-kadang orang kita ni dia dulu ni dia jenis doa panjang macam lepas bayar ni. Lepas tu pelik je bila dia faham sunnah, habis Assalamualaikum lari keluar. Memang ada sabit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah tinggalkan jemaah kerana Nabi ada urusan, tapi itu bukan praktis harian. Praktis harian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir setelah salat. Sampai orang kita ni dah tak boleh zikir terus. Dulu yang Yasin tak dengar, hafal ingat dalam kepala, dia lupa terus. Tu tak kena. Kenapa lupa? Pasal apa? Oh, pasal tak boleh baca malam Jumaat. Dia bukan soal tak boleh baca malam Jumaat, soal dia kita berbincang soal benda tu, ada perbincangan menetapkan masa, menetapkan hari dan sebagainya. Tu cerita lain. Tapi dia sampai 3 terus. Yasin tak baca dah. Al-Quran tak baca. Tak boleh begitu. Tu salah faham. Itu bukan apa yang diajar sebenarnya. Kita diajar Al-Quran, kita diajar berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi nak kena usaha apa jua cara untuk mendekatkan manusia. Sebab apa? Sebab kita kena tahu, sekiranya Allah tetapkan kita untuk sebagai antara penyebab yang Allah tentukan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, itu merupakan anugerah yang sangat besar. Sebab tu saya bila depa kata Dr. Zakir Naik nak mai Malaysia, nak mai buat tour di Terengganu. Lepas tu adalah subhanallah, nak panggil apa pun kita tak tahulah, mangkuk ke gelas ke cawan ke, Allahu a'lam. Dia ni apa semua ni, Wahabi sesat apa semua ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dunia terima dia tu. Maknanya bukan pasal dia diterima dunia bererti kita ni. Soal, ia tak nafikan ada beberapa pendirian dia dalam soal prinsip manhaj. Kita ada beberapa benda yang mungkin kita tak setuju, tak apa. Tapi angle dakwah dia adalah angle dakwah, kepakaran dia adalah menguasai kitab-kitab bukan Muslim, kitab Injil, dia menguasai Veda, dia menguasai perjanjian lama dan perjanjian baru, Old Testament dan New Testament, Taurat dan Injil. Dia boleh buat perbandingan, dia boleh, tuan-tuan, itu kepakaran dia. Soal tak setuju dengan dia dalam beberapa hal, tapi yang lagi teruk ni, yang duk kata dia ni Wahabi lah apa semua. Allah Subhanahu wa taala Islamkan di tangan dia berapa ribu daripada kalangan manusia. Tidak-tidaknya kalau sekiranya dia ada kesilapan dan kesalahan pun dalam beberapa pendirian dia, moga-moga usaha yang dia buat itu Allah Subhanahu wa taala tutup. Sebab apa? Sebab amalan manusia dia akan ditimbang. Manusia ni, masalah manusia bila buat judgement secara tidak adil. Salah satu kawan tu, dia hukum semua, amalan dia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan dia besar kepada dunia Islam. Memang dia agak tegas dalam beberapa pendirian dan pandangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, soal perayaan sambutan Christmas, ucapan, dia tak bagi ucap. Contoh tu antara benda-benda yang ada orang dia sensitif. Soal Maulid Nabi, dia tak bagi. Pandangan dia tak boleh. Jadi ada orang dia sensitif dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi mereka memulakan gerakan-gerakan yang tidak sewajarnya. Sepatutnya kita kena cuba usaha kok mana pun untuk tarik jiwa-jiwa manusia agar dekat dengan agama, agar dekat dengan Islam. Seperti mana dia kata apa? Wadzalika, benda ni cara dia macam mana? Antaranya bi mukhatabatil mad'uin billin kama qala ta'ala fi khitabihi li Musa wa Harun idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Dia kata cara dia kata bagaimana cara untuk kita memanfaatkan ataupun menggunakan semua sebab-sebab yang menjadi barang kalian tinggi untuk memberikan petunjuk kepada manusia, mendekatkan hati mereka untuk menerima kebenaran. Antara cara-cara dia kata adalah berkomunikasi dengan orang yang didakwah itu dengan cara yang alin, lembut, seperti mana kata Allah dalam khitabnya, kenyataannya kepada Musa alaihi salam dan juga Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu telah melampaui batas
dan hendaklah kamu berdua mengungkapkan perkataan-perkataan yang lunak dan lembut kepadanya. Okey, surah Taha ayat 43 dan 44. Kata Syekh Ibrahim, fa'amara Allahu bi mukhatabati man akhbara an tughyani. Allah perintah Musa dengan Harun supaya bercakap dengan orang yang mana Allah sendiri nyatakan dia itu dah melampau batas. Dia itu memang melampaui batas, berlebihan. Wa alima annahu yamut 'ala al-kufr bil-lail. Dan diketahui bahawasanya dia ini mati dalam keadaan kufur. Tahu dah dia mati dalam keadaan kufur, tapi Allah tetap perintah Musa alaihi salam dan juga Harun supaya tetap bercakap dengan cakap yang lembut. Allah Maha tahu Firaun akan mati dalam keadaan kufur. Betul tak? Allah Subhanahu wa taala tahu bahawasanya dia ini tughyan, melampaui batas. Kok mana pun dia takkan dengar nasihat hang. Tuan-tuan dan puan sekalian, contohlah, sekiranya lah kita tahu orang ni dia tak makan saman. Hang nasihat kah, hang buat apakah ni ke? Kita sendiri akan kata pada diri kita, tak ada orang masalah. Tak payah buat masalah, buat apa? Dia ni memang tak boleh. Hang pergi sampai depan rumah dia balik batu. Kita pun kata buat masalah. Tapi dua benda dalam ayat ni, kita jangan, dalam ayat ni kadang-kadang kita terlepas pandang satu benda yang pertama ni, iaitu Allah tetap perintah Musa dan Harun supaya pi jumpa Firaun. Walaupun Firaun tu Allah dah tahu dia ni memang melampaui batas dan dia mati dalam kekufuran. Pelik tak kalau Allah dah tahu dia mati dalam kekufuran, nak dakwah buat apa lagi? Tidak. Nak dakwah buat apa kalau Allah dah tahu dia ni mati dalam kekufuran? Tapi nak habaq tanggungjawab manusia, ini tanggungjawab hang. Hang tak perlu fikir dia ni mati dalam kekufuran ke, dia mati kemunafikan ke, sebab itu hanya aku yang tahu. Tapi hang sebagai hamba aku, engkau semua sebagai hamba aku, kena buat kerja ni, kena turun pi dakwah. Dan walaupun orang ni melampaui batas, Allah tetap memerintah manusia agar komunikasi dengan dia dengan bahasa yang lembut. Sebab itu hukum asal dia. Hukum asal dia kena lembut dulu, hukum asal. Dia ada waktu yang kita nak kena tegah dan garang. Dia ada waktu dia. Kita tengok sekali lagi bagaimana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Fa kaifa biman huwa dunahu min ashabil mukhalafat minal muslimin. Kalau Firaun lagu tu kena pi juga dekat dia, kena cakap dia dengan cakap yang baik, bagaimana orang yang selain daripada Firaun ni, yang mana golongan-golongan yang hanya menyelisihi dan berbeza pendapat dengan kita daripada kalangan kaum muslimin. Orang Islam, kalau nak kata dia zalim pun, dia ada buat salah pun, dia orang Islam. Dia bukan Firaun yang telah diketahui tentangnya dia mati dalam kekufuran. Kita yang baca cerita Firaun hari ini, kita tahu Firaun mati dalam kufur. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala maklumkan kepada kita. Jadi manusia atas muka bumi hari ini yang kita tak tahu dia ni mati dalam kufur ke, mati dalam Islam ke, mati munafik ke, kita tak tahu. Tentunya kita perlu pi dakwah dan perlu membantu memperbetulkan dia. Okey. Wa kadzalika mukhatabatul mad'uwin bil alqab allati tatanasab ma'a makanatihim. Demikian juga antaranya bila kita nak communicate dengan orang yang kita dakwah itu, kita guna gelaran-gelaran yang menepati kedudukan dia. Kalau dia Perdana Menteri, pakai Perdana Menteri, Datuk Seri, pakai gelaran tu. Sini panggil Pak Jip, Tok Jip, apa dia? Tak setuju dengan dia, bukan bererti kita menggunakan gelaran-gelaran yang tidak baik ke atas dia. Nabi hantar surat bukan kepada takat pemerintah zalim, bahkan pemerintah kufur, kafir. Tapi Nabi menggunakan gelaran-gelaran yang tepat dengan dia. Dia ni Perdana Menteri, Datuk Seri Najib. Orang apa? Orang kafir ke orang Islam? Orang Islam. Tapi tuan-tuan, ada syubhat besar pada pemikiran manusia pada hari ini. Syubhat besar.
Tuan-tuan, bagi dia bagi dia orang Islam yang ada kezaliman, tak kira atas siapa pun lah, ada kezaliman, dengan orang bukan Islam yang adil, dia kata orang bukan Islam yang adil dan baik itulah lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Ini syubhat besar. Syubhat besar, tuan-tuan. Dia cuba nak bawa pukul rata. Bukan kita sokong pemerintah itu jadi zalim. Tak. Tapi kezaliman paling besar apa dia agama kata? Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. So kalau yang ni pun very basic kita tak boleh faham, hang tak payah duk cakap lah berkenaan dengan kepimpinan. Hang tak payah cakap lah. Kita bukan seru sokong corruption, rasuah, benda ni semua kita tak setuju. Tak kira siapa-siapa pun buat. Tak kira dia mai daripada siapa pun. Cuma betul ke ada pemerintah buat? Betul ke orang ni buat? Benda tu pun kita pun tak pasti. Kita pun hanya menukilkan maklumat daripada orang ramai. Itu pun dah salah dah dari sudut prinsipnya. Kemudian kita gunakan saluran-saluran untuk menegur dengan cara yang betul. Kemudian bahasa-bahasa baik kita guna agak. Tuan-tuan nak jumpa Firaun ni tak senang. Ingat Musa boleh keluar ke? Oh, makhluk satu-satunya makhluk yang mengaku dia Tuhan tu. Makhluk yang mengaku dia Tuhan. Saya pergi baru-baru ni. Yalah, piramid tu kubur Firaun, jangan lupa tu. Ada orang kita dia mungkin terlupa, tersilap kot. Nak pergi berdoa kat situ, berdoa. Hang ni biar betul. Piramid ni kubur Firaun. Tak payah pergi tengok pun tak apa. Tak ada apa keperluan pun. Cuma just tak pergi tengok dia punya sejarah dia. Saya baru ni saya tertarik, ada tourist guide yang bawa tu, dia cerita sejarah. Satu soalan saya tanya dekat dia. Saya kata, piramid ni kubur Firaun, okey, fine. Sebesar-besar kubur Firaun ni, tapi mana istana dia? Mana istana dia? Istana dia tak popular pun. Yang popular adalah kubur dia. Besar, besar. Ramai yang pernah pergi dah besar. Tuan-tuan nampak besar sungguh-sungguh. Jadi bila saya tanya tu, dia kata soalan bagus, soalan dia kata zaman tu ini teori yang berdasarkan kajian-kajian depa lah. Dia kata sebab apa? Sebab zaman tu dia mempercayai kehidupan semula. Dia akan hidup semula. Jadi sebab tu kubur ni dia buat sebesar-besar dan sehebat-hebatnya, sebab nak bangkit semula dalam keadaan tempat dia tu tempat dia yang begitu mewah dan besar. Rumah dia kata dia akan habis lagu tua, tapi ni dia kata tempat dia akan dibangkitkan semula. Jadi dia kepercayaan dia hingga ke tahap tersebut. Dan orang yang mengaku jadi Tuhan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetap Allah Subhanahu wa taala perintah agar komunikasi dengan dia dengan cara yang baik. Tu hari ni ada pemerintah mengaku Tuhan. Sebab tu saya kata kezaliman pemerintah dulu dahsyat tu. Tangkap paksa orang suruh ubah akidah. Lah ni tak ada. Pemerintah tak kacau pun berkenaan dengan kepercayaan dan akidah kita. Cuma kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku, wallahu a'lam, masih lagi dalam andaian pelbagai pihak. Jadi bagaimana kita nak mengurus benda ni? Lepas tu kita pula dah buat teori, ustaz-ustaz, biar orang bukan Islam yang adil lagi bagus daripada pemerintah yang zalim. Teori ni teori mana ni? Ini bukan teori Islami, ini teori ahli bid'ah. Islam tak menyokong zalim, tapi untuk menilai benda lebih baik, lebih teruk, syirik, kekufuran itu lebih besar daripada kezaliman biasa dan kemaksiatan biasa manusia. Tu jangan buat penilaian yang kurang bijak dan kurang cerdik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu Nabi ni dia panggil, nak tegur pemimpin, tegur, tak ada masalah. Panggil dia dengan gelaran dia. Nabi kata, Nabi tulis kepada Herakl. Ini pun selalu kita dengar, ila Herakl azimir Rum, kepada Herakl, Hercules azim ar-Rum. Azim ni dia punya gelaran dia. Gelaran dia. Firaun pun yang dia sebut tu, itu adalah gelaran dia. Firaun ni dia gelaran, nama dia lain.
Nama dia nama Ramses, ada nama Anu dan sebagainya. Tapi Firaun perkataan gelaran bagi dia, menunjukkan dia pembesar, menunjukkan dia raja pada ketika itu. Okey. Wa kana yukanni Abdullah bin Ubay bin Salul bi Abil Hubab. Dan Nabi pernah menggelar Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, sebagai Abul Hubab. Maknanya Nabi panggil dengan panggilan yang baik. Bukan kata Nabi panggil dengan Abul Munafiqin, bapa segala munafiqin. Tak. Nabi panggil dia Abul Hubab. Tuan-tuan, maknanya satu perkara yang kaedah dakwah yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dia punya impact dia lain macam, kesan baik dia. Okey. Wa kadzalika mura'atu sabri ala jafa'il mad'uwin wa muqabalatihi bil ihsan wa 'adam isti'jali istijabatihim. Qala Allah Ta'ala fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Demikian juga kita meraihkan sikap sabar, maknanya kita bersabar atas kekerasan orang yang didakwah dan juga berhadapan dengan kekerasan mereka itu dengan cara yang baik dan tidak gopoh dalam memastikan penerimaan mereka. Allah berfirman, bersabarlah seperti mana bersabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul itu, dan jangan sama sekali kamu gopoh nak cepat-cepat. Ni tuan-tuan, kita nak dakwah orang, kekerasan orang itu jangan kita jadikan dalil untuk kita meninggalkan dia. Okey? Pasal apa dia namakan sabarlah seperti mana sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul. Rasul-rasul yang dakwah mereka, Nuh alaihi salam, macam mana dia dakwah, macam mana dia berhadapan dengan tekanan-tekanan. Berapa hampir 1000 tahun berdakwah, pengikut sikit saja. Sabar. Dan jangan fikirkan nak cepat-cepat untuk memastikan mereka menerima. Ini kita masalah kita. Kita mai kuliah tengok orang tak apa ramai pun ceramah tu. So kita abaikan. Kita nilai kita dari sudut crowd. Ni masalah dia. Kita dah buat dah kuliah banyak ustaz, orang kurang minat, ustaz dah buat macam mana ni, orang tak main ni macam mana. Jangan fikir benda tu. Tuan-tuan, buat kuliah ni, majlis ilmu ni kita buat ya. 2 orang, 3 orang pun itu majlis ilmu. Barakah. Allah Subhanahu wa taala tak bagi tahu kat kita syarat majlis ilmu tu perlu dihadiri lebih daripada 3 orang. Lebih daripada 2 orang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak habaq pun Allah Subhanahu wa taala memuliakan majlis ilmu, memuliakan majlis ilmu. Bila majlis ilmu dia tak syarat berapa ramai-ramai. Kita nak keberkatan Allah Subhanahu wa taala ke, kita nak sibuk soal populariti, soal numbers, soal berapa ramai-ramai. Kejayaan program kita semata-mata bergantung kepada jumlah kehadiran. Itu yang orang politik pening tu. Orang politik pening pasal apa? Tak ramai-ramai ni. Satu lagi, hampa pun terni juga. Yang susun kerusi banyak buat apa? Tak payah nak sibuk-sibuk nak buat dewan kerusi besar banyak-banyak apa semua. Lepas tu kerah orang keluar letih. Kalau tak main sekali lagi nak marah pula penganjur. Apa ni panggil tak ramai ni, orang nak marah pula. Tak payah. Kita nak perang persepsi dengan persepsi, tak payah. Bukan seperti itu. Dan mai ramai-ramai ni pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak penuh apa semua ni, apa impak dan kesan dia kepada pemahaman seseorang tentang isu yang dibawa. Lebih baik kecil, fokus, faham. Mereka ni yang menjadi penyebar, mereka ni yang menjadi orang yang menyampaikan, bergerak, ada ilmu. Sebab tu saya melihat tuan-tuan, mana-mana orang yang nak menguasai, tak kira lah parti politik ke apa ke, nak menguasai mana-mana negara pemerintahan, mana-mana siapa pun, apa yang dia perlu buat? Dia kena berjaya dalam indoktrin. Dia kena berjaya dalam menanam pemikiran.
Nak tanam pemikiran ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian melalui apa? Ilmu. Itu yang paling berjaya. Sebab tu tuan-tuan, minta maaf lah, saya katakanlah kalau sekiranya orang kata macam di orang buat program-program, terpulanglah program-program yang macam mana pun, tarik ramai-ramai, lepas tu syok, lepas tu lancarkan, rasmikan, apa semua ni, program-program yang macam ni. Jadi tuan-tuan, saya tengok dia punya impak keberkesanan dia untuk jangka masa panjang, pemahaman orang tak dapat apa-apa pun. Kosong. Zero impact. Hanya satu je berjaya dia. Ramai kumpul orang. Berjaya kumpul orang ramai. Kita lihat di banyak tempat. So ini bagi saya satu kegagalan. Biar jadi safinatun Nuh, kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, rahimahullah. Imam Malik kata apa? Man rakiba najah. Siapa yang naik kapal Nuh, dia berjaya, selamat. Tapi ramai kan naik kapal Nuh? Tak ramai. Tapi mereka yang menyambung legasi tersebut, menyampaikan dan menyebarkan agama. Yang mengikut pengikut Nabi Isa alaihi salam, golongan-golongan yang digelar sebagai Hawariyun, ramai tak? Tak ramai. Tapi mereka yang menyambung legasi Isa alaihi salam, menyebarkan kebenaran, menyebarkan al-haq. Tuan-tuan, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, sahabat Nabi jumlah dia lebih kurang dalam 10,000 lebih sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10,000 ni jumlah besar ah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jumlah tak besar. 10,000 ni sikit ya. Jumlah tak besar. Tapi seorang tokoh dakwah dia boleh sampai ke China. Dakwah ni boleh sampai ke Eropah. Dakwah ni boleh sampai ke Andalusia. Dakwah ni boleh sampai ke Mesir. Dakwah ni boleh sampai semua satu dunia. Jadi maknanya dia bukan kata sampai ke Yaman, dia bukan kata nak kena besar-besar tak. Sebab tu kita tengok pasal 4 mazhab muktabar. Tak ada mazhab lain ke? Banyak lagi mazhab lain. Sebab murid-murid mereka agresif, murid-murid mereka yang memahami, yang bertanggungjawab menyebarkan aliran dan fahaman mazhab masing-masing. Itu dia bergerak. Itu penting. Sebab tu kita jangan gopoh. Sebab tu kita jangan fikir impak dakwah dia orang berubah hari ni. Kita fikirkan generasi yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu di situ untuk apa dia panggil? Sarapan pagi. Wallahu a'lam.